Assalamualaikum and good afternoon everyone. Selamat datang ke Taklimat bagi My Duit Story 3.0. I am Lisha and I will be your MC for today. Hari ini kami ada dua tetamu yang istimewa yang akan memberi taklimat bagi korang semua. Sebelum saya memperkenalkan tetamu terhormat kita pada hari ini, there are a few things I want to highlight untuk semua orang. Kepada yang baru saja join live ni, welcome, hi, good day. Basically, My Duit Story adalah pertandingan video pendek yang diadakan oleh Financial Education Network FEN dengan kerjasama the Association of Banks in Malaysia, ABM, Association of Islamic Banking and Financial Institutions Malaysia, IBIM, and Association of Development Financial Institution of Malaysia, ADFIM. Pertandingan ini bertujuan untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan belia untuk sentiasa berwaspada dengan modus operandi atau taktik penipuan kewangan yang terkini. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar daripada institusi pengajian tinggi dan swasta. Korang boleh join as either an individual ataupun dalam grup, dalam kumpulan. For more information, korang boleh layari website www.fenetwork.my/myduitstory untuk terma dan syarat. Okey, mesti korang nak tahu juga, bilakah kita buka pendaftaran? Sebenarnya pendaftaran dah lama dah buka. Kita orang buka dari 9 Januari 2023 dan tarikh akhir yang korang boleh mendaftar adalah 31 Januari 2023. And untuk video submission, ia bermula dari 6 Februari 2023 sehingga 3 Mac 2023. And mesti korang semua curious kan? Like, pemenang dapat hadiah apa? Korang berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai RM33,000. Yes, you heard me right. Ada 10 sagu hati yang bernilai RM1,000 untuk setiap pemenang. Pemenang tempat ketiga akan mendapat hadiah bernilai RM3,000. Untuk tempat kedua akan dapat RM5,000 dan untuk tempat pertama anda boleh memenangi RM8,000. Okay. Now all of that is all done. Now is the moment yang semua orang tengah have been waiting for. You guys are excited for tetamu istimewa pertama kita pada hari ini. Dia adalah seseorang individu yang daripada Bank Negara Malaysia, Encik Abdul Latif Haji Bahari. Beliau telah menerima ijazah Bachelors of Business Administration with Honours in Business Economics dari UiTM dan Masters of Business Administration in Finance dari UPM. Encik Abdul Latif has worked as a lecturer in UiTM, has experience in the manufacturing industry sebagai seorang production planner, and he has worked in Majlis Amanah Rakyat sebagai Assistant Director. Currently, Encik Abdul adalah eksekutif di BNM Pulau Pinang under Financial Advisory and Surveillance FAS Unit. So, without further ado, take it away Encik Abdul Latif. Tapi sebelum kita start tu dulu, saya nak minta partisipan ataupun audience kita hari ini untuk follow dulu kita punya Facebook page. This one is actually kita sendiri yang tubuhkan in Bank Negara. But we don't use the Vietnam names lah. We use Amaran Scam. Okay. So you all boleh buka kita punya Facebook and then tekan like dan follow. Okay. I'm not actually asking you to like sebab nak popularity, but I request you to like because nanti in event if you want to refer or if you want to gain information related to financial scam, you can actually refer back. So it's more on the sustainability punya part. Alright, so kalau you dengar hari ni 20 minit habis, esok alamak apa tu Encik Latif tu cakap, but you can just call me L, by the way, sorry, you can just call me L. So terlupalah apa dia cakap, so you can actually refer back to kita punya Facebook page and then you can look at all the posters that actually we ourselves developed it. Alright, in-house, in Bank Negara we develop the posters ourselves. Right, so that information is very credible. Alright, so you don't have to macam doubt kita punya information dekat Amaran Scam because all the information, all the sources is actually coming from legitimate sources. Alright, so semua dah like ke? Tapi kita tak boleh tengok kot dia orang chat-chat kat sini kan? Alright, thank you semua. Aktif lah sikit cakap okay dah like. Macam tu, ini tak ada orang apa chat pun. Okay, thank you Adam Syam.
Alright, thank you Adam Syam for following our Facebook page. Tu siapa lagi? Afiq. Bagus. Yes, thank you so much Dashana. Oh, macam I buat live TikTok pula sekarang kan. Thank you so much. Okay, kita move on to the next punya page juga. Nanti lama pula sebab selalu I kalau bagi talk ni the minimum 1 hour. Sekarang ni dah cakap popek-popek saja dah 5 minit. Thank you Arashid, thank you Farhana. Sudah bosku, thank you Dance Education. Alright, now we move to the next slide. Alright. Okay. I buka ni lah presentation punya view lah. Alright. Okay, now before I go further, I just want to set context on kita punya briefing for today. I'm gonna explain 3 key punya messages or 3 key areas, which the first one is the type of scam. So in the end of my presentation or at the end of my briefing today, I expected all of you to be able, okay, to identify type of scam yang ada dekat Malaysia. So kita dah summariskan, kita come up with only 5 type of scam kat Malaysia lah. For example macam Macau scam lah, love scam lah, phishing scam and all those things, right? So identification of scam. Secondly, what you need to know is that dia punya implication. Alright, maksudnya the consequences if you involve in financial scam, you akan jadi apa akibat-akibatnya. Tambah-tambah kalau you terlibat dalam mail account ni sangat penting, account call die. And last but not least, macam mana you all nak prevent yourself from becoming a victim. Bukan yourself lah, nanti you all nak buat video kan. So at the end of I punya presentation ni, dia punya ultimate goal adalah I know all of you untuk dapat all the messages and then you incorporate into your videos. Alright, so I bagi you sort of macam high level punya insights, dia punya overview ataupun dia punya maklumat macam mana kita nak elakkan ataupun macam mana kita nak identify type of scam yang ada dekat Malaysia. Alright, so make sure you be able to ingat 3 benda yang I cakap just now. Alright, thank you so much. So now, okay, macam I cakap tadi, golongan dia, jenis penipuan and how you protect yourself lah, last but not least. Okay, now mesti orang tanya, I ni boleh ada jadi potensi tak nak jadi mangsa scam kan? Alright, so actually, right, for your information, all of us are actually prone or susceptible to be victim of financial scam. Alright, tapi kalau kita pecahkan kategori, of course lah orang kampung ada, pesara ada, pelajar ada, ataupun kaki tangan kerajaan pun ada juga. So all those kind of category is actually sangat orang kata terdedah ataupun cenderung untuk menjadi mangsa kepada mangsa penipuan kewangan. Alright, so nanti kalau you nak buat video tu, it's depend on you sebab tadi I pun dah check dengan organizer, kita tak tetapkan scam, what type of scam yang you all boleh curate ataupun develop your video. You can actually choose any type of video yang you nak, okay, berdasarkan you punya berdasarkan kesesuaian Alright. Okay, now macam mana kita nak identify type of scam? So for your information, dekat Malaysia ni kita ada banyak sangat type of scam dekat Malaysia. Kita ada pengambilan deposit tanpa lesen, kita ada tawaran saham yang tak berlesen, lepas tu kita ada skim berkepentingan yang tak berdaftar, lepas tu ada gores dan menang lah, lepas tu kita ada scam yang macam-macam lagi kan. So dekat Malaysia ni, each agency ada dia punya bidang kuasa dia. So tak semua benda you all boleh tanya bank negara, tak semua benda you all boleh report kepada bank negara. Okay, that's the point of this presentation or this slide. Okay, so each agency have their own jurisdiction. For example, I give you a very simple example. For Bank Negara Malaysia, we ourselves, okay, we only take reports actually with regards to pengambilan deposit tanpa lesen, or we call it illegal deposit taking or illegal forex. So these are the 2 type of scam which is under the purview of Bank Negara. So other than that, it's not under us. But macam biasalah, alright. Kadang-kadang tu macam kami sendiri terima scam yang pasal barang tak sampai pun nak tanya Bank Negara juga. Tiba-tiba kami jadi pos Malaysia pula kat sini kan. So it's very important untuk you all understand, okay, setiap type of scam tu siapa dia punya pihak penguatkuasa dia, ataupun kita panggil Law Enforcement Agency, LEA. Alright, so macam biasalah, polis dia adalah ketua kepada semua kes-kes penipuan, ataupun dia adalah satu badan yang mengendalikan ataupun dia boleh carry investigation
untuk pelbagai bentuk kes penipuan. Alright? So kalau kat situ pun you all boleh tengok saluran aduan juga. Kalau ada isu yang berkenaan dengan bank negara, you all boleh call kita punya BNM Telelink. Kalau ada berkenaan dengan Suruhanjaya Security, you all boleh call Suruhanjaya Security. So kita dah berikan dengan lengkap kat sini. So it's depend on you. Nanti masa you nak buat video tu, you boleh pilih lah macam mana you nak auto curate ataupun develop your video tu based on this kind of information. Alright, so the main or the key point that I want to highlight for this slide is that each LEA ataupun law enforcement agency have their own jurisdiction, and make sure that you are knocking to the right door. Okay, jangan pergi ketuk salah pintu pula, nanti you tanya pasal apa barang tak sampai, tanya Bank Negara Malaysia, kita tak boleh jawab sorry. Okay, kita pergi ke seterusnya. Alright, but I'm not gonna deep dive further on the illegal deposit taking or everything, because I just want to give you the overview. Alright, because I only have that 20 minutes. Okay, now we move further. Okay, lagi boring pula kan dengar si L ni beretik saja. Saya ni dekat Penang, tiba-tiba tercakap Penang sikit tu, sorry nanti dia cakap dia ni asyik bercakap je, kita nak dengar orang lain cakap juga kan. So I pun mainkanlah sedikit video. Okay, boleh tengok ni inilah contoh yang penyalahgunaan nama bank negara. So sebab apa banyak orang guna nama bank negara ni? Sebab bila seseorang tu kita investment ni dilesenkan oleh bank negara, orang pun apa lagi tertipulah dengan nama bank negara, but it's actually not coming from us. So it's very important to create awareness, alright, to heighten awareness to the public that if that letter coming from bank negara, make sure you check with us first, verify first. Alright, the key word here is verify. You need to verify with us first, even though dia punya logo tu nampak sebiji macam bank negara, tak ada flaws langsung. Alright, so make sure that you check with us first. So kita tengok sekejap, last minute 2 minit saja. Aku pernah tak dapat panggilan telefon yang claim dia adalah pegawai bank negara? Mesti pernah kan? So apa reaksi korang semua? Tak perlu fikir banyak-banyak. Tak payah layan. Letak je telefon tu. Sebab BNM memang takkan call sesiapa dan arahkan korang untuk pindah wang kepada pihak ketiga. Lepas tu, jangan tekan-tekan link ni semua. Nak turun application lah apa semua. Tak ada. Bank tak ada link-link ni semua. Kami tak ada pun aplikasi untuk orang ramai. Last kali, jangan bagi maklumat perbankan, OTP, kata laluan kepada sesiapa pun, termasuk BNM. Suami pun tak perlu tahu ya. Kami memang tak perlu tahu dan tak akan tanya. Sedikit nasihat untuk korang semua, jika dapat panggilan telefon macam ni, penting untuk korang jangan panik dan jangan layan. Tapi katakanlah kalau panik juga dan korang dah beri maklumat kepada scammer, apa yang boleh korang buat? Nombor 1, hubungi bank dengan segera. 2, telefon scam response center. 3, maklumkan kepada BNM Telelink lagi nombor yang tertera dan buat laporan polis untuk mudahkan siasatan. BNM akan pastikan semua bank tingkatkan kawalan cyber untuk lindungi pengguna. Tapi itu tak bermaksud kita semua boleh cuai. Jangan lupa like Facebook Amaran Scam, #soal sekat dan tebar. Alright, so I hope that all of you can actually gain something from that video. Okay, so tapi this kind of video is actually meant specifically for Bank Negara punya type of scam lah, which is misuse of Bank Negara logo or Bank Negara officer's name. Tapi kalau you all nak create something yang lebih, orang kata apa, cast the net wider ataupun lebih ramai orang yang you all boleh create awareness based on your video, then it will be good lah. Tapi this one specifically for misuse of Bank Negara's name. Alright, so moving on to the next slide. Okay, macam saya cakap tadi, dekat Bank Negara kita 2 saja scam yang kita handle, which is the first one adalah illegal deposit taking, and the second one is urus niaga mata wang asing, okay, yang forex semua ni. Okay, so ini macam saya cakap tadi, apa kesan-kesan yang akan dihadapi sekiranya orang tu terlibat ataupun dia involved dengan illegal deposit taking ataupun illegal forex. So under the section 137, alright, Financial Services Act atau Perkhidmatan Kewangan. So ini merupakan hukuman yang akan dikenakan. Okay, so make sure bila kita nak buat video tu, kita kena bagi tahu dekat orang ramai apa kesan-kesan dia. Takkan dah jadi mangsa tu tak ada kesan, betul tak? Ini kalau you masuk dalam illegal forex, masuk dalam illegal deposit taking punya, tapi ni selalunya investment lah investment punya scam ni, kalau dia jatuh di bawah section 137, dan
orang yang terlibat ataupun pelabur itu sendiri boleh dikenakan hukuman yang sewajarnya. Okay. So ini adalah cara untuk kita nak identify, cara kita nak kenal pasti sesebuah scam tu sama ada dia adalah penipuan ataupun adalah satu pelaburan yang sah. Okay, so kita gunakan konsep TIPU because this one is we derive from Suruhanjaya Security, which is T is tidak akan rugi. So I adalah indah khabar rupa. So kalau dia cakap kat you, okay, investment ni sangat bagus, tak pernah rugi, okay, untung sampai 20% sebulan dividen boleh dapat. So itu merupakan ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun skim pelaburan yang tidak sah lah. Very simple, okay. So dia akan kata tidak akan rugi, indah khabar rupa, dia dah janji bulan dan bintang, lalas apa pun tak dapat, habis melebur semua duit. Lepas tu dia janjikan peluang hanya sekali, tak boleh, kena hari ni juga invest. Kalau invest esok tak dapat dividen 10% dah, 20% dah, dapat 1%. So semua orang dia akan bagi cakap macam tu untuk kita entice pelabur-pelabur tu untuk masuk dalam skim pelaburan yang tidak sah tu. Dan last sekali of course lah untung besar. Bayangkanlah kita punya ASB pun boleh untung berapa saja kan, itu yang dah backed by government. Ini kalau yang daripada sumber yang kita sendiri pun tak pernah dengar, daripada overseas lah. Baru-baru ni kawan saya call, dia kata ni ada orang approach saya ni nak masuk dalam investment daripada Indonesia. Boleh dapat dividen tiap-tiap bulan 10%, dia cakap macam tu. Itu pun merupakan salah satu ciri-ciri penipuan ataupun pelaburan yang tidak sah di Malaysia. Okay, dia akan janjikan untung yang besar. Bayangkan satu organisasi yang besar pun tidak mampu untuk memberi 20% dividen. Hatta macam mana pula company-company kecil ni boleh bagi dividen sampai 20%. Think logically. Okay, so I hope that you can use this kind of information as part of you punya pointers. Okay, dalam pembikinan video anda. Okay, kat bawah tu kalau you all boleh tengok, okay, macam mana kita nak semak sama ada syarikat ni dilesenkan oleh bank negara ataupun tak. So you all boleh pergi ke laman sesawang Financial Consumer Alert, okay, FCA list. So if you look at that slide, okay, we already put links there, okay, bnm.gov.my/FCA. So you can actually check there. So for example, kalau for example like ABC Sdn Bhd, okay, you nak check ABC Sdn Bhd ni dilesenkan ke tak oleh bank negara. So you can actually go to kita punya website and then you can check there. However, I nak bagi disclaimer sikit kat sini Syasha, Syasha juga kena. Okay, I nak bagi disclaimer sikit. Kalau nama tu tak ada pun dekat dalam kita punya FCA list, tak bermaksud syarikat ataupun entiti tu dilesenkan. Okay, sebab kita ada banyak, okay, kalau setakat nak buat SSM tu sehari you dah boleh buat kan. So banyak sangat company yang tidak dilesenkan. Sometimes nama-nama syarikat tersebut tidak disenaraikan dalam FCA list. Okay, but you still need to be aware lah. For example, ada beberapa lah kan, contohnya macam Okta Effect. Okta Effect pun dah masuk dalam kita punya FCA list tau, for your information. Okay, make sure you can also share this kind of information kalau you nak buat your video dekat orang ramai. And for Suruhanjaya Security, they have their own website as well called Investor Alert List, and you can also visit their website to look at the potential, okay, investor that not being licensed by Suruhanjaya Security. Okay. Yes, ini merupakan salah satu lagi informasi yang sangat bagus di mana kita sekarang ni dalam era digitalisasi. We are in the era of digitalization. Betul tak? So, semua barang kita nak beli secara online. Bila kita nak beli secara online tu, kita sometimes kita beli melalui IG. Okay, so kita nak check, ini account ni dah pernah direportkan ke belum? Kita nak masukkan duit, betul tak? Kita nak masukkan duit dalam bank account tu and seller tu bagi kita bank account. So kita nak check, kita nak verify whether this bank account has been reported or not before this at the police station. Right? So one of the ways ataupun salah satu cara untuk memastikan bahawa account ni tidak pernah direport kepada pihak polis adalah dengan melayari website CCID, Commercial Crime Investigation Department, CCID. Okay, you all pergi dekat CCID punya website, you masukkan dia punya nombor account and then you can semak maklumat. Dia akan keluar kat situ.
10 report telah dibuat terhadap nombor akaun 12345. So kat situ pun you boleh semak sama ada nombor akaun ni telah direportkan kepada pihak polis ataupun tak. You can also check dia punya nombor telefon. Kadang-kadang seller tu ada nombor telefon kan. So ada yang dah pernah kena scam sebelum ni, dia pergi balai polis, I dah pernah kena scam dengan nombor 1234 ni. So pihak polis dia akan incorporate masuk dalam CCID website. Right, this is a very useful information to all of you. In the event, if you want to buy, any products or goods from, social media, for example, right? Okay. Masih ada masa lagi ke? Ini kadang takut sebab kadang selalu ke laut ke kadang. Boleh lagi ya, Syasha? Lisa pula. Tadi nama Syasha. Okay, Lisa, I teruskan lagi ya. Okay, macam saya cakap tadi, kita ada 5 jenis penipuan kewangan di Malaysia. Okay, we have summarized for you. You tak perlu nak pergi Google carilah. Okay, the first one, Macau scam. You tengok ikon kat situ pun tahu. Macau scam ni pasal penipuan melalui telefon. Okay, Macau scam. The reason why Macau, sebab dulu dia punya operasi ni berpusat di Macau, China. Okay, so sebab itulah kita namakan dia Macau scam. So dia just gunakan ILEO saja untuk menipu orang ramai. Okay, dia call, kata, "Hi Lisa American, you dah terlibat dengan penipuan dadah ni. You akan dijatuhkan hukuman. So sekarang you kena bagi you punya maklumat akaun untuk kita selamatkan you punya akaun ni daripada dibekukan." Okay, Lisa pun bagilah nombor akaun dekat scammer tu. So itu merupakan salah satu modus operandi yang digunakan oleh penipu untuk menipu mangsa melalui panggilan telefon ataupun kita panggil sebagai Macau scam. Okay, yang kedua adalah pinjaman wang tidak wujud. Biasalah sekarang ni kan inflasi apa semua ni, kita sekarang ni nak buat pinjaman ni kadang-kadang tu kita tak fikir panjang, kita nak cepat saja kan. Kalau nak pergi bank tu nak kena sediakan payslip lah, kalau pergi bank tu nak kena sediakan apa lagi? Kita punya secret report lah. So there are a lot of process that you need to go through in order to apply for a loan. Right, so that's why banyak orang dia resort to pinjaman wang tidak wujud. Dia scroll FB, nampaklah iklan pinjaman mudah tanpa deposit ke apa, pinjaman mudah 24 jam. Dia orang pun pergilah tekan klik tu, and then from there scammer tu tipu. So ini adalah salah satu scam yang orang boleh kata semakin prevalent. Okay, semakin melonjak naik pinjaman wang tidak wujud. Right, especially yang dah ada family kan. Okay, dia nak beli susu anak, duit pun tak cukup, harga barang pula mahal sedikit sekarang kan. So banyak orang yang terlibat dengan pinjaman wang tidak wujud. And the third one, this is the mother of all scam. The reason why I call account keldai ataupun account tupang ni is the mother of all scam, sebab okay, I terangkan teruslah sebab kita pun tak banyak masa kan. Account keldai dia macam ni, contoh dia ada 3 orang. I adalah scammer, okay, Lisa adalah mangsa, okay, dan seorang gila Encik Jamaluddin di mana I dah dapatkan dia punya maklumat perbankan. Encik Jamaluddin, I dah ambil dah you punya maklumat perbankan, I dah ada you punya password, I dah ada you punya username. Right. So sehari tu I call lah Lisa, tolong you macam I cakap tadi, you ni dah terlibat dengan, I berlakon macam I ni staff bank negara lah. I call Lisa, I'm actually calling from Bank Negara. Okay, we have found out that you have involved in illegal transaction. Okay, you have seludup dadah dekat setengah tempat. So Lisa pun takut, suara ni macam betul Bank Negara ni kan. So Lisa pun takut-takut, dia kata, okay, how am I going to solve this issue? So Lisa pun cakap, okay, in order for you to solve the issue, we know that you have 100,000 in your account. So Lisa pun kata, so in order to secure you punya 100,000 duit dalam account you need to transfer your money to Encik Jamaluddin. So Lisa pun percaya, okay, I dah takut ni daripada account I kena beku, I transfer je lah dekat Encik Jamaluddin. Now the question now, okay, siapakah pemegang akaun kedai itu? Siapa boleh jawab ni? Siapa yang pemegang akaun kedai tu? Alamak, 2 minutes left. Okay, sekejap je. Okay, jawapannya adalah Encik Jamaluddin. Kita tak perlu nak terlalu interaktif sangat lah sebab masa pun tak mengizinkan. Okay, jawapannya adalah Encik Jamaluddin. So, mule account ni adalah di mana orang yang membenarkan account dia digunakan oleh scammer, okay, untuk melakukan transaksi yang tidak sah. Masa saya cakap tadi, okay, I minta Cik Lisa untuk transfer RM100,000 kepada akaun yang bernama Encik Jamaluddin. So, Encik Jamaluddin ni adalah akaun kedai dia.
Okay, Encik Nurdin dah bagi dia punya nombor account, dia bagi dia punya password apa semua dekat I. So kalau dekat polis tak tangkap saya lah, polis akan tangkap Encik Jamaluddin. So itu secara ringkas akaun kedai. So sebab itulah dari dulu sampai sekarang kita susah nak tangkap penjenayah sebenar sebab dia menggunakan akaun kedai. Okay, I hope that answer all you punya kebimbangan, pertanyaan sebelum ni. Kenapa tak boleh tangkap sampai sekarang scammer ni? Okay, last, kedua yang terakhir adalah penipuan phishing. Okay, penipuan phishing ni adalah di mana kita bagi link. Okay, I bagi link dekat Cik Lisa and then Cik Lisa pun tekan link tu, masukkanlah akaun number apa semua, tapi dia punya link tu nampak sebiji macam saya ambil account, tapi sebenarnya tidak. Okay, I just nak ambil Cik Lisa punya maklumat. Dan last but not least adalah tawaran kerja dalam talian. So make sure kalau tawaran kerja tu look too good to be true and you need to surrender you punya banking information, make sure you don't involve in such activities. Okay, because your account is your responsibility. Okay, I rasa ada nak habis dah cover. So I hope. Okay, Cik Lisa, kita dah habis ke? Ada ke? Sikit lagi, ada a few more. I think you have about 2 more minutes. So 2 more minutes. Okay. Yes. So I dah boleh skip lah Cik Lisa. Ini ada tak explain sebab tadi in one slide I dah explain everything. So macam cakap tadi, account tumpang, this is very important. Make sure that you don't surrender ataupun compromise you punya bank account dekat pihak ketiga. Even you punya husband sendiri ataupun even you punya wife sendiri. Okay? So that it won't be misused. Alright. I dah nak habis dah. Satu lagi. NSRC. NSRC ni sangat penting. Okay, banyak orang tak tahu. Maybe you can use this as part of you punya content untuk develop your video. Whereby kita dah tubuhkan satu unit ataupun talian hotline yang dinamakan sebagai NSRC. So kalau you hilang duit, okay, you dah tertransfer lah macam Cik Lisa tadi dah tertransfer 100,000 dekat Cik Jamaluddin. But within 24 hours, you can actually call NSRC. Okay, dia bukan 999 tetapi adalah 997. So you can just call NSRC, alright, dia beroperasi daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam. You call NSRC 997 kata, sorry saya dah tertransfer dekat satu akaun 100,000 dekat penama ni Cik Jamaluddin, nama akaun sekian-sekian dan we're gonna do our best level to actually secure your money. Alright, but we cannot promise that you're gonna get your money back lah. Alright, so you can utilize this kind of platform. Okay, NSRC, National Scam Response Center. Okay. So, last but not least, sorry Cik Lisa, saya perlu terangkan ini. Okay, 3S. Soal, make sure you ask that particular scammer first. Okay, kalau ada suspicious punya request from them, make sure you ask them. Okay, yang ketiga, you need to sekat. Okay, kalau you dah tahu benda tu scam, jangan layan lagi. Takut-takut terpengaruh. Okay, takut-takut you terpukau. Dan last adalah sebar. Okay, make sure you share to all of your counterpart because this is a shared responsibility. Sebab dekat Malaysia ataupun dekat dunia lah saya rasa, people always ask, okay, what government have done to us to protect us, but we never ask ourselves. Kita tak pernah tanya diri kita what we have done, okay, to protect the nation. So with that, thank you so much. Thank you so much. So mesti korang semua dah pumped up kan untuk My Duit Story 3.0 ni. Okay, untuk pengetahuan yang baru je join, sebab nampak macam ada some yang baru join, kita akan just macam recap balik lah ya, what is My Duit Story ni. So My Duit Story ialah pertandingan video pendek yang diadakan oleh Financial Education Network FEN dengan kerjasama ABM, IBIM dan juga ArtFilm. Pertandingan ini bertujuan untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan belia untuk sentiasa berwaspada dengan modus operandi dan taktik penipuan kewangan yang terkini. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar daripada institusi pengajian tinggi dan swasta, dan korang boleh join as an individual ataupun kumpulan. For more information, korang boleh layari website www.fenetwork.my/myduitstory untuk terma dan syarat. And of course, untuk semua orang yang curious, okay, bila kita boleh join, bila kita boleh participate. Okay, kita dah buka pendaftaran dari 9 Januari lagi sampai 31 Januari 2023. And for your video submission, make sure korang hantar pada 6 Februari 2023 sehingga 3 Mac 2023. So any of those days yang korang nak submit, korang boleh in that time frame lah.
And korang mesti ada yang some macam, okay, apa yang kita boleh menangkan? Apa yang kita boleh menang? Korang akan berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai RM33,000. That is a lot of money. So ada 10 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 untuk setiap pemenang. Pemenang tempat ketiga boleh dapat hadiah bernilai RM3,000, tempat kedua RM5,000 and juga tempat pertama RM8,000. That's a lot of money, guys. So menarik kan? Okay, dan Lisha dah cakap banyak dah sekarang. So let me introduce you to our next special guest hari ni yang dari Finas. Encik Jamaluddin bin Baka. Encik Jamaluddin bertugas sebagai Ketua Unit Media Digital dan Dokumentasi Audiovisual di Finas dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam industri perfilman Malaysia. Beliau juga telah membina 5 National Occupational Skill Standards NOSS bagi industri perfilman di bawah JPK sejak 15 tahun dahulu dan telah diiktiraf sebagai seorang juri oleh CIAST. Encik Jamaluddin juga merupakan seorang pegawai penilai pertalian terdahulu PPPT oleh JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dengan itu, saya ingin menjemput Encik Jamaluddin. Okey, Assalamualaikum. Wow, panjang lebar memperkenalkan diri saya. Actually kita sama, industri is industri. Semua orang berada dalam pengalaman masing-masing. Semua orang ada area dan semua orang ada kepakaran masing-masing. Sama juga dengan student, walaupun mereka student tapi mereka pada saya student sekarang lebih advance dengan new technology. Kalau yalah zaman saya dengan zaman you all mungkin berbeza kan. Saya ibaratkan ayah kepada you all agak-agaknya lah, begitulah. Anak saya pun sebaya you all. Okey, di zaman saya teknologinya berbeza dan di zaman sekarang teknologinya berbeza. Kalau kita tengok zaman sekarang ni advance on video-video yang dikeluarkan oleh all the student. I hope gambar I tak gelap untuk you all tengok. Sebab I tengok dekat sini nampak macam gelap. Okey. Okey, cuma pada saya apa yang kita harus buat untuk mereka keluar terbitkan sebuah penerbitan yang bagus adalah mereka harus ambil berat tentang teknikal, tentang peralatan yang digunakan. Yang paling penting jangan lari dari tema. Tema asal is very important. Seperti sebelum ini kita tengok macam-macam dah ada kan, dah diberitahu. Jangan tertipu. Even nanti kalau buat video pun jangan menipu ya. Sebab juri-juri dan penonton nak tengok video yang lebih advance daripada sebelum-sebelum ini. Okey, sedikit sebanyak saya nak cuba bawakan penonton kepada suasana sekarang ini di mana banyak competition, banyak pertandingan-pertandingan. Saya faham student sangat arif dan mereka dah banyak pertandingan-pertandingan yang mereka masuk dan mereka sangat berpengalaman. Okey, cuma apa yang saya nak tekankan di sini dalam masa yang saya ada, mungkin saya boleh share beberapa tip dengan pembikin yang akan buat video kemudian. Yang penting seperti yang saya kata tadi, you all mesti kena ada tema. Tema cerita dah ada dan jangan lari, itu paling penting. So biasanya student yang saya tahu, saya juga mengajar, biasanya student saya juga mereka akan buat group, mereka jarang buat perseorangan. Mereka buat group dan tolong buat pre-production dulu. Pastikan pre-production anda betul, pastikan perbincangan anda bersama tim betul, peralatan yang anda nak gunakan juga betul. Contoh kalau anda nak buat cerita di dalam, saya tengok sebelum ni banyak video-video yang dibuat indoor. Bila buat indoor, pastikan lighting anda cukup. Itu yang paling kita takut sekali. Lighting is very important. Dan audio. Tolong jangan ambil tolong pastikan
apa sahaja yang anda nak itu, anda rasa anda adalah juaranya. Itu yang important. Kalau anda rasa buat itu untuk try, mungkin nasib anda kurang baik kerana orang lain tak fikir try. Orang lain, yang lain yang pesaing-pesaing you mungkin nak menang. So pastikan anda buat yang terbaik. So banyak juga benda-benda yang saya rasa kena ambil berat. Yang penting seperti durasi. Kalau tengok balik kepada syarat-syarat pertandingan, durasi is important. Kita kadang-kadang tak nak panjang dan kadang-kadang tak nak pendek. Make sure anda berada di dalam durasi yang diperlukan oleh penganjur. Penganjur dah kata nak 5 minit, jangan cuba. Penganjur kata nak maksimum 5 minit, jangan bagi 4 minit 58, konon-konon nak try. Tak apa, kita try 4 minit 58, boleh ni 2 saat je. Seperti aja kita nak ada you all berdisiplin, kita nak pastikan you all buat ikut undang-undang. Rasa tak ada masalah, buat yang terbaik. Benda-benda yang paling utama sekali is your budget. Make sure your budget paling minima yang you boleh buat. Kecuali kalau you all memang student dah ada budget, dah ada lock budget, buatlah yang terbaik. Tetapi cuba buat dengan bajet yang minima, yang you all tak tertekan dengan suasana yang you all buat. Tetapi kalau you all berkemampuan, teruskan dengan bajet yang you all ada. Pada saya, bajet main peranan untuk anda hasilkan video yang baik. Jangan lupa storyboard. Kalau anda rajin, anda ada kepakaran untuk melukis, buat storyboard. Storyboard simple, buat kotak. Buat kotak, saya rasa kalau ramai-ramai student, pasti ada bermacam-macam cara storyboard. Tak perlu pun pandai lukis sebenarnya. Kalau dulu kita lukis orang, kalau biasanya orang kata orang lidi kan. Untuk kita faham, kita lukis orang lidi pun tak apa. Tapi make sure ada kotak, lukis kat dalam tu, draw apa yang you nak buat background elok-elok, buat cantik-cantik, buat background kotak ke apa ke. Janji orang lidi tu kita faham apa penggerakan dia. Lepas tu description dia dekat situ kena ada. Pastikan lepas tu potong elok-elok, sambung shot by shot. Tapi kalau kata you all nak buat short film, kalau you all buat detail storyboard, teruklah. Jenuh lah nak buat banyak. Tapi buat simple lah, scene by scene. At least you are the guide. To me lah, it's important. Then pastikan juga apabila anda balik ke post nanti, anda faham apa yang anda nak guide. Pada kita orang, pada juri, pada penilai, apa yang anda buat, kita melihat keseluruhan. Jangan risau, jangan takut, tapi jangan try langgar sempadan. Suka saya ingatkan kepada pelajar-pelajar, student-student dan yang nak masuk bertanding. Saya tahu sekarang ini zaman teknologi, zaman yang kita boleh langgar apa saja, tak payah ikut rule, jangan langgar. Maksudnya term of condition yang ada, kita faham situasi sekarang ni dan semua orang tahu bila tengok di TV station, memang kita ada pengawasan dari segi bahasa dan menjaga tata susila bersama kaum. Maksudnya apa saja yang kita buat, walaupun video ini tidak ditayangkan di stesen TV, tetapi tolong jaga budaya kita. Sebab sekarang ini kita menggunakan tema filem kita, citra kita, dan dulu kita guna filem kita, budaya kita kan. So tolong pastikan anda mengikut tema-tema yang diberikan dan okey, paling important is subtitle. Saya suka sambung letakkan benda-benda important kat sini. Paling important is subtitle. Apabila kita buat subtitle tu pasti kena jelas dan subtitle tu tidak mengganggu video. Dan subtitle itu menceritakan apa yang kita nak ceritakan. Itu harus complete dengan apa yang kita nak sampaikan. Alright? Dan paling
sekarang ni teknologi, jangan risau, anda semua boleh audio. Kalau audio ada problem, pastikan audio juga baik. Ya, kita tahu Walaupun masa video anda ini tidak syuting ditayangkan gangguan di bermacam-macam stesen TV, gangguan. Kalau tetapi indoor dengan tolong cara jaga, indoor, outdoor dengan cara outdoor. Tetapi pastikan apabila anda syuting, anda dapat clear sound. Kalau jangan sekali-kali pakai direct sound daripada kamera. Pastikan anda ada another software yang anda boleh capture the sound. Sebab kalau anda datang video yang cantik tapi sound tak cantik, dia akan jadi tak cantik juga. Ya, hati-hati apabila anda shoot, hati-hati apabila anda tengah shooting. Kalau boleh, lihat macam mana profesional buat. Bila ada gangguan, mereka stop, mereka sambung balik. Ini adalah benda-benda teknikal yang anda harus akui. Kalau ia makan masa anda, dragging masa anda harus follow. Audio sangat penting pada saya, ya. Dan juga pemilihan muzik. Saya suka sentuhkan di sini, sebelum ini ada yang kita orang dapat, muzik dia lebih tinggi daripada sound, daripada ambient, daripada dialog. So make sure selepas ini pandemik anda harus tepat, harus mengikut haluan telinga anda juga. Sebab pada saya, semua orang diberi kelebihan oleh Allah untuk kita mendengar dengan lebih jelas. Saya rasa anda boleh tenangkan diri anda dengar bunyi itu. Kalau anda bercakap, muzik anda kuat, anda bercakap memang kurang cantik, betul tak? Semua orang nampak benda tu kan, dan pastikan music background itu lebih rendah daripada original sound. Sebab daripada mana sekalipun, kecuali kalau anda tengah highlight music tu, kena pastikan juga technical. Walau macam mana sekalipun kita buat, walau macam mana sekalipun kita dah bagus, tetapi technical on penerbitan itu sangat penting. Kerana apabila kita mendengar, bila kita sama-sama mendengar, kita dengar bunyi, kita nak dengar orang bercakap tapi muzik yang datang kat belakang, muzik background dia terlampau kuat. Jadi itu gangguan dan markah juga mungkin akan dikurangkan. Harus hati-hati. Okey? Kalau banyak benda sebenarnya saya nak cakap. Saya ada masa lagi ke? Ada. Okey. Yang paling saya suka sekali adalah sekarang ni adalah semua orang boleh edit dekat kedai mama, boleh edit dekat tepi jalan, boleh edit dekat homestay, boleh pergi lepak-lepak kat mana-mana, boleh buat editing kat sana. Sebab editing di hujung jari, boleh bawa laptop, boleh pergi dekat mana-mana, boleh edit dengan tenang. So dengan suasana begitu, anda boleh berkarya dengan lebih baik. Dan saya juga suka sebab sekarang ini teknologi itu membuatkan anda, kalau dulu kita kena duduk dekat satu tempat, kita kena duduk, kita kena habiskan masa, dan kadang-kadang kita boring duduk kat tempat. Sekarang ni kita tak boring sebab kita boleh tukar suasana. Kalau rasa kat kedai kopi tak best, kita boleh pergi dekat tepi tasik. Yes, macam-macam suasana boleh ada, dan saya tak nampak benda itu boleh mengurangkan anda untuk berkarya. Dan bahan-bahan bacaan, teknologi, anda boleh tengok video-video sebelum ini untuk anda buat. Banyak benda-benda yang boleh menarik minat. Kalaulah anda lebih kreatif daripada video orang, anda lihat, anda akan faham. Anda tengok video, anda akan faham. Sorry Encik Jamal, kita orang ada dua soalan sebab Encik Jamal cakap pasal kreatif kan. Ada yang tanya, kalau dari segi rakaman, boleh buat melintang dengan menegak ke? And macam mana kita nak tahu penentuan pemenang? Macam mana soalan sekali? Tak apa dengar. So, diorang nak tahu, boleh kita buat internet dah start. So, diorang nak tahu, boleh kita buat melintang ke ataupun menegak? Apa maksud dia melintang dengan menegak tu? Basically portrait ataupun HD. Maksudnya portrait ataupun HD biasa. saya kena faham soalan tu. Tak apa. Dia orang tanya, boleh ke kita buat secara portrait macam kalau kita guna kat phone, ataupun melintang macam mana kita kalau biasanya buat untuk
HD video lah yang kita tengok dekat YouTube. Oh, okey. Okey. Dalam format yang 16:9 atau 4:3. Yes. Okey, kalau pada saya, kita prefer 16:9. Sebab 4:3 bila mereka contohlah katakan mereka menang, video itu mungkin Bank Negara nak tayang di mana-mana. Kalau dalam bentuk yang 4:3, dia akan jadi tinggi, dia akan jadi panjang. So bila masuk dekat LED akan kurang cantik. Kalau mereka shoot 16:9 dalam bentuk yang dalam format yang compress 16:9, jadi bila kita hantar dekat kita nak tayang dekat LED, dia tak ada problem, dan we prefer 16:9. Okay. Sebab rasanya kalau nak lebih tahu lanjut tentang basically kita punya terms and condition lah kan, terma dan syarat macam mana, korang semua boleh check out kita orang punya terma dan syarat on www.fenetwork.my/myduitstory. Dekat situ korang boleh tengok lah semua dia punya requirements macam 16:9 or so on and so forth lah. And usually memang kita orang akan just guna 16:9. Ada juga yang tanya, boleh ke diorang buat dalam bentuk animasi? Okey. Setakat ini yang lepas kita tidak meletakkan animasi sebagai satu saya tak pasti, dia kena check juga, sebab kita tak meletakkan animasi sebagai boleh atau tak boleh, kerana pada saya animasi itu satu costing yang mahal, kecuali kalau mereka memang daripada student animasi, mereka boleh buat. So kita akan dia dalam syarat. Cuma pada saya, yang itu juga kita akan lihat balik kemudian, kita akan tengok balik sebab costing. Okay. Okay, itu je lah soalan buat masa sekarang. Encik boleh sambung, sorry. Alright. Okay. Seronok juga bila ada soalan kan? Sebab kadang-kadang orang pun boring dengar kita bercakap je kan. Jangan risau, lepas ni kita ada Q&A session. Apa-apa untuk tanya untuk Abang L dengan Cik Jamal boleh. Alright. Okay, baik. Saya balik kepada apa yang kita nak sebenarnya adalah satu video yang orang kita nak sampaikan maksud kepada khalayak ramai. Apa yang kita perlukan, Bank Negara dan juga juri dan juga penganjur perlukan adalah satu video pendek yang nak disampaikan kepada khalayak ramai dengan orang faham dan mudah. Dengan tak perlu terlampau berteknologi dan terlampau pakai software, pakai grafik, pakai animation yang costing yang mahal, tetapi benda tu kita boleh sampai dan kita faham, menjurus ke arah tema yang kita nak. Itu yang kita perlukan. Pengalaman saya dah 3 tahun menjadi juri kepada My Duit Story. Kami selalunya dapat ada yang kurang memuaskan, dan harapan kami pada tahun ini tolong bagi yang memuaskan, sebab kita nak faham, kita nak situasi itu semua orang melihat, orang faham, orang seronok dengan orang gembira melihat. Okay, part of video yang cantik dan yang boleh memberikan motivasi kepada penonton. Seperti kita lihat presentation sebelum ini daripada CL, kita nampak gerun kan. Sebenarnya actually CL, thank you very much for the presentation. Saya pun risau, tapi tadi saya ada 100,000. Tadi saya dah dapat 100,000 tadi. Okay. Sebenarnya kita risau dan kita mengharapkan dengan apa yang Cik dah sampaikan tadi sebagai panduan kepada student kita, kepada partisipan kita untuk buat satu video garapan daripada apa yang ada disampaikan dan apa idea yang ada,
kepakaran mereka ada, mereka boleh buat suatu video yang boleh bagi orang tengok, orang jadi takut. Orang jadi faham takut dengan penipuan-penipuan ni, dengan suasana-suasana yang negatif ni. Saya sangat tertarik apabila tajuk ini diberikan pada tahun ini. Tajuk yang sangat sesuai. So please kepada bakal-bakal juara, bakal-bakal pemenang, please buat yang terbaik. Buat yang terbaik, pastikan anda adalah juara. Saya suka kata begitu sebab motivation kepada mereka. Pastikan anda menjadi juara. Dan pastikan kami melihat video anda, kami gembira, kami suka dan kami memilih video anda yang terbaik. Itu daripada saya untuk anda semua. Okay, terima kasih banyak Encik Jamal. Korang mesti ada banyak soalan yang korang nak tahu. Now is actually memang the time untuk korang bertanya-tanya lah apa-apa soalan yang korang ada kepada dua-dua Encik Jamal dan juga Abang L kita. Okay, so silakan. Okay, kita nampak ada daripada Ari Sengku. Tajuk scammer MLM boleh juga ke? If I'm not mistaken, yang soalan on MLM tu, Mhm. we don't really specify which type of scam yang you boleh buat. You know, so you can actually choose, macam I explain tadi kan, on the investment scam lah, phishing scam lah, you can actually choose any type of scam that you rasa you nak buat lah. So, we leave it to the participant untuk pilih kan. Which type of scam yang you nak buat. Okay, and again just to ingatkan semua orang tentang macam mana nak, for example macam mana nak upload, nak hantar all your submissions, semua jawapan tu ada dekat dalam terma dan syarat. Jangan risau. Betul, macam YouTube tu kalau I tengok, I pula yang baca term and condition walaupun I bukan participant kan. You boleh orang kata apa, set private dulu you punya account tu, you punya video tu dekat you punya YouTube account. Lepas tu student to invite info@myduitstory.my untuk view the video. So maksudnya info@myduitstory.my je yang boleh tengok you punya video. Sebab you dah set private kan. Of course you ada selected punya orang saja yang boleh tengok you punya video. So hope it answer your punya question lah. I pula yang buat research ni macam mana ni? Patut student yang buat kan? I pula yang baca term and condition balik ni. Okay, so ada Encik Syafiq ada cakap juga illegal MLMs biasanya adalah pyramid scheme. So it is also considered financial scam. So harap tu menjawablah soalan anda semua. Okay, and again just to ingatkan semua orang tentang macam mana nak, for example macam mana nak upload, nak hantar all your submissions, semua jawapan tu ada dekat dalam terma dan syarat. Jangan risau. So without further ado, before we end for today, kita akan paparkan 3 video dari previous winner of My Duit Story. So korang bolehlah dapat macam idea sikit lah ya, macam mana how everything will be, how the winners did it in the past and so on and so forth. So dipersilakan. Aku Syah, seorang graduan daripada Universiti Terkemuka di Ibu Kota yang baru mendapat pekerjaan. Setiap hari aku pergi ke tempat kerja bersama motosikal kesayanganku. Ya, inilah dia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Dan seperti biasa, waktu untuk mendapat gaji adalah saat yang paling aku nanti-nantikan. Setiap kali gaji, aku memang akan enjoy sepuas-puasnya. Bukan main mewah kawan, aku tengok bila dah dapat gaji. Berbelanja sakan Mestilah. Kita dah penat kerja, takkan nak simpan je duit tu. Tak adalah nak simpan semua. Sekurang-kurangnya simpanlah sedikit untuk kegunaan kita pada masa hadapan. Maksud kau? Kita ni Syah, perjalanan hidup kita untuk esok hari pun kita tak tahu macam mana lagi. Jadi sebagai persediaan untuk membantu melindungi kewangan diri kita, salah satunya adalah dengan membeli insurans atau takaful. Jap. Insurans? Takaful? Kita masih muda lagi, Mat.
Relax lah. Badan masih sihat. Tenaga masih kuat. Nak perlindungan apa? Tak berbaloi ambil sekarang. Aku bukan apa Syah. Kita ni kenalah sediakan payung sebelum hujan. Nanti Okey, cukup. Sebelum kau berceramah panjang lebar lagi, aku nak balik dulu. Malam ni ada hal pula. Kau nak ikut tak? apa. Kau dah habiskan semua duit kau dekat insurans yang telah buka tu. Lemah. Gaya hidup aku yang selalu enjoy sebenarnya telah membuatkan prestasi kerja aku mulai merosot. Dan akhirnya aku diberhentikan kerja. Tapi aku tak kisah pun. Sebab selepas ni aku carilah kerja yang lain. Namun, hidup tak selalunya indah. Langit tak selalunya cerah. Aku terlibat dalam kemalangan yang menyebabkan aku dimasukkan ke hospital selama beberapa minggu. Semua lebihan duit gaji aku terpaksa digunakan bagi membayari kos perubatan. Setelah kejadian tersebut, aku cuba mencari pekerjaan baru untuk menampung keperluan hidupku. Namun, semuanya gagal dan aku buntu. Syah, Mat, lama tak jumpa. Kau dah okey dah sekarang? okey jugalah Mat. Tapi itulah, sekarang ni aku dah tak ada apa-apa dah. Selas pinggang. Tak apalah Syah, benda dah jadi. Nak buat macam mana kan? Yang penting kau kena bangkit semula. Nak bangkit macam mana pun, aku tak tahu Mat. Jangan risau. Jom, aku bantu kau untuk mula dari awal. Pertama, untuk jana pendapatan kau semula, kau perlu bekerja. Sekarang ni, banyak je pekerjaan yang ada. Tinggal kau nak atau tak nak je. Kedua, kau perlu bahagikan pendapatan kau kepada beberapa bahagian mengikut keperluan. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagikan juga untuk insurans atau takaful. Sebab, insurans atau takaful inilah yang akan membantu diri kau dan orang sekeliling kau dalam mengurangkan beban kewangan apabila kau berhadapan dengan risiko seperti kemalangan, kesihatan, bahkan juga kematian. Lah, ya ke Mat? Rupanya, banyak benda lagi yang aku tak tahu tentang insurans dan takaful ni. Sekarang ni Syah, ada bermacam-macam pelan insurans atau takaful yang ada. Sehingga kan, kerajaan pun dah wujudkan voucher perlindungan tenang bagi memastikan supaya tak ada golongan yang tercicir dalam mendapatkan perlindungan sosial. Jadi, sekarang kau perlu tahu keperluan kau dan fahami setiap polisi insurans atau takaful. Barulah kau boleh buat pilihan yang bijak untuk perlindungan masa depan. Betul juga kan? Sebelum aku terlupa, kalau kau nak tahu lebih lanjut tentang insurans atau takaful ni, kau juga boleh layari laman web mycoverage.my. Sekarang kan, semua dah hujung jari Syah. Benarlah kata orang, pengalaman itu mendewaskan diri. Kehidupan aku mula beransur pulih. Kini aku sedar, pentingnya pelaburan perlindungan yang dibuat pada masa kini adalah demi sebuah kehidupan yang lebih terjamin di masa hadapan. Abang? Abang? Gini kan. Tak tahu makan apa. Abang! Nak teka tak nak tekak kita ni? Awak ni kan? Yang awak baik sangat ni apa hal? Chill lah. Betul tak abang? Mak kita tolong duit tahu tak? Rumah kita ni mesti tukar pecah tahu tak? Relax lah. Lambat lagi kan dia nak sampai. Abang? Lagi 10 minit dah sampai bang. Sibuk minum ah? Ada kemajuan? Bagus. Dah berapa bulan kamu? Tak bulan, Mak. Tak lama lagi kamu berdua nak menjadi bapa budak. Tanggungjawab makin besar. Dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, Mak nak tengok. Mana bilik bayi? Lampin baju, sarung tangan, sarung kaki kita, sorong susu, formula biasa, mandi minyak telur, baru semua betul. Dah ada ke semua?
Baru 4 bulan, Mak. Baru 4 bulan kau kata? Inilah masalahnya dengan pasangan muda macam kamu ni. Tak fikir panjang. Ha? Kamu kena bersiap sedia. Fizikal, mental, rohani. Jangan pada buat je. Tapi tak mahu nak langsung. Mak, sabar ya, Mak. Mak, macam nak dah tinggi-tinggi, Mak. Macam nak dah tinggi-tinggi. Kisah. Yang paling penting, kamu dah beli insurans kehamilan. Insurans kehamilan? Mak dah agak dah. Kamu berdua belum bersedia. Ingatkanlah selamat. Ejen Ali! Maklum. Memperkenalkan Ejen Ali, superhero Mak. Ali, sekolah kamu dah benar. Terima kasih Maklum. Aiman, Sherry, pernah dengar insurans kehamilan? Jangan risau, saya akan terangkan. Insurans ni khas untuk pasangan yang bakal menjadi ibu bapa. Aplikasi boleh dibuat seawal 14 minggu, paling lewat 35 minggu. Sekarang, Sherry, bolehlah apply. Macam mana kalau anak kita orang kembar? Sherry kenalah mohon 2 insurans. Serius lah? Serius. Sekarang saya ceritakan apa manfaat dan keuntungan insurans kehamilan ini. Okey? Pertama, sebelum anak lahir, insurans ni akan cover komplikasi kehamilan seperti eclampsia, erupsi plasenta dan diabetes mellitus. Kedua, sewaktu kelahiran, sekiranya terjadi sesuatu yang buruk terhadap ibu dan anak seperti kematian, wang babasan akan diberikan. Ketiga, selepas kelahiran, kebiasaannya baby akan menghidap jaundice atau kekuningan. Janganlah pergi jemur baby tu macam nak buat ikan kering pula. Insurans kehamilan ini akan cover rawatan fototerapi selama 60 hari selepas lahir. Jika baby menghidap penyakit congenital seperti Down syndrome, cleft palate dan lain-lain, Sherry dan Aiman akan dapat bayaran tuntutan pemasukan hospital. Sebab itulah kamu kena merancang masa depan. Bersiap sedia menghadapi sebarang risiko. Cara dia, ambillah insurans. Ini ONG form boleh bagi doktor isi. Kalau tak faham, boleh bagi IC. Kasih IC, Mak. Jaga rasa. Bagus. Sekarang, barulah kamu berdua dah bersedia menjadi mak dan ayah. Terima kasih, Ejen Ali. Nampaknya kerja saya sudah settle. Saya pergi dulu Mak. Ayah tak ikut sekali ke? Wah, ayah kamu tertinggal ke airport. Penyakit lupa, insurans cover tak? Amboi, mulut tu. Kita biasa dengar tentang insurans nyawa, insurans kemalangan dan medical card. Tapi, kita jarang-jarang dengar tentang insurans maternity atau kehamilan. Sebab tu, pada pasangan yang baru berkahwin, wajib ambil tahu pasal insurans ni, okey? Kita bukan nak mengharapkan benda boleh terjadi, tapi lebih baik kita persediaan untuk hadapi sebarang kemungkinan daripada berhabis duit di kemudian hari. Jangan takut, jangan risau. Dapatkan khidmat nasihat daripada insurans agent yang sah. Ingat insurans agent, ingat apa mata sebab. Take care and stay safe. Bye! Emma memang tak pernah ambil insurans. Kenapa perlu ambil? Emma rasa Emma masih muda lagi. Tak ada apa-apa penyakit yang kronik lah. Lagipun Emma rasa insurans tu mahal. Jadi macam tak berbalik ke Emma nak ambil insurans. Assalamualaikum, saya Emma. Saya merupakan pelajar tahun akhir kaunseling Islami di USAS dan saya merupakan seorang content creator. Jangan lupa untuk like dan subscribe, okey? Hello, hi guys! So, hari ni Emma akan buat video penghargaan untuk korang yang dah subscribe Emma hari ke. Thank you so much guys! So, Emma akan jawab Q&A yang korang dah tanya soalan-soalan pada video yang lepas. So, let's go. Guys, thank you so much sebab support Emma selama ni. Emma tak sangka yang Emma boleh naik ke tahap ni selama 2 tahun Emma menjadi content creator. Okay guys, ini sebenarnya soalan-soalan yang Emma dah ambil secara random daripada video yang lepas. Sebenarnya banyak, beratus-ratus lagi soalan tapi Emma ambil secara random je lah. Okay, jom kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama ni kita dapat daripada Anis Suraya. Hai Kak Emma, saya baru lepas SPM dan saya dapat tawaran masuk U. Macam mana saya nak jadi content creator macam Kak Emma ni? Jawapan dia, adik kena banyak record video and pandai editing. Adik nak belajar dengan akak pun boleh.
Baik je. Soalan yang kedua, berapa pendapatan akak sebagai content creator? Alhamdulillah, rahsia. Tapi Alhamdulillah bolehlah cover belanja bulanan akak. Bolehlah pergi travel tiap tahun, setahun 2 kali macam tu. Lepas tu bolehlah tampung perbelanjaan universiti akak tanpa mengharapkan duit mak bapak. Okey, soalan yang seterusnya. Hai Kak Emma, saya memang minat akak. Akak dah ambil insurans? Kalau belum, boleh contact saya. First of all, terima kasih minat dekat akak pasal insurans. Secara jujurnya, Emma memang tak pernah ambil insurans sebab Emma rasa macam kenapa perlu ambil? Sebab Emma rasa Emma masih muda lagi dan tak ada apa-apa penyakit yang kronik lah. Jadi rasa macam insurans tak perlu kot. Lagipun Emma rasa insurans tu mahal. Emma dapat, sekarang duit yang Emma dapat ni, Emma boleh dapat apa yang Emma nak, kemahuan Emma, kehendak Emma. Jadi kalau Emma ambil insurans kan dah Emma terpaksa korbankan kemahuan Emma. Emma tak pernah lah lagi ambil insurans atau jumpa mana-mana ejen. Tapi Emma rasa macam kemungkinan mahal. Dan rasa macam benda-benda ni tak perlu kot. Kita berada dekat sini, kawasan ni. Seorang tengok kawasan dia ni. Apa? Okey, kita jalan dulu terus. Kita ganggu pula. Okey, berbalik pada insurans dan takaful ni. Weh, guys, tolong guys, aku jatuh guys. Aku tak weh, kaki aku tak rasa weh. Weh, kaki aku tak rasa weh. Weh, tolong guys. Uish, tak sangka tengah buat konten pembuli injet. Tolong aku. Siapa pula yang panggil aku ni? Ejen insurans ke? Kau siapa? Aku ni kau. Bukan. Aku macam ni, aku tak kena kedut macam ni. Mana kaki? Kaki aku dah kena potong lepas aksiden dan tengah buat konten video dekat jalan raya. Lepas kejadian tu aku dah stop buat konten video. Nak cari kerja pun susah. Duit aku pun dah banyak habis untuk pembelanjaan hospital. Jadi kau renungkanlah. Tak semestinya kita muda kita sentiasa sihat. Hidup aku sekarang memang senang. Pendapatan aku sebagai influencer pun agak lumayan. Tapi aku tak pernah terfikir kesenangan boleh hilang sekelip mata. Musibah boleh datang tanpa kita undang. Aku tak pernah terfikir nak ambil mana-mana insurans atau takaful sebab aku selalu ingat orang muda memang akan sihat. Tanggapan aku selama ni pun salah. Aku ingat semua takaful ni mahal. Rupanya ada je takaful yang berpatutan untuk student macam aku ni. Kepada kawan-kawan di luar sana, peringatlah. Sediakanlah payung sebelum hujan. Insurans dan takaful yang kita ambil di waktu muda ini dapat membantu kita menyediakan kesenangan di hari tua. The young you will take care the older you. Pemenang kita dari tahun lepas, of course tu topik lain. So just to remind korang semua, make sure korang buat research je tentang scams. Kalau tengok the past winners, they did a lot of research. Diorang memang ambil banyak pointers from real life scams and things like that. And diorang masukkan elemen-elemen kreatif. Macam mana kita tengok pemenang tempat pertama, dia guna dia macam twist sikit. Instead of dia start terus dengan the story, dia tunjuk the highlight dulu, baru dia cerita pasal story dia. So macam tu lah, tunjukkan creativity korang, macam mana korang nak buat the video, and make sure that korang make it fun and dramatic, something that orang nak tengok. And kalau kita tengok dalam tiga-tiga video tu juga, audio dia, visual dia, semua memang mantap, memang bagus. So macam mana Encik Jamaluddin cakap, pemenang-pemenang make sure untuk ambil pointers lah ya daripada video pemenang tahun lepas. Okay. So itu saja masa kita buat hari ini. Oh, Encik Jamaluddin nak tambah ke? Okay, I setuju dengan kata you tadi. Pemenang-pemenang, bakal pemenang semua, bersedialah anda untuk menerima hadiah anda masing-masing. Buat yang terbaik. Make sure anda adalah pemenang yang kami cari. Yeah, gitu. Okay, Encik, Abang L.
Okay, saya just nak pesan nak wish good luck lah to all of you. We in Banegara, what we hope is that it's not about money, right? You kena faham balik the purpose of creating this video is not solely for money, but we want to help others. Okay, that will bring a greater punya satisfaction to you, right? Macam saya cakap tadi, my part is not about how to make a creative video, but more to what we want to communicate to the public, awareness punya part. How macam mana nak dapat video yang bagus tu, Cik Jamaluddin kita dah terangkan dengan panjang lebar. So I hope that you macam Cik Lisa cakap juga tadi, alright, it's very important for you to do research, make sure that all the information tu is correct and don't come up with a misleading punya information, so that we afraid that public will misled by the information and they will make action yang tak sepatutnya lah. Okay, good luck to all of you. Thank you. Okay, terima kasih so much Abang El. Terima kasih banyak Encik Jamal. Okay, there's one last question that I see here. Untuk Google Form, macam mana nak macam mana kita nak join? Sebab memang yes, dia tak tulis kat situ. Dekat Google Form tu nanti korang just letak for yang berkumpulan hanya nama ketua kumpulan. Nanti bila korang hantar the video, mention sekali dengan group nama-nama group members kamu semua, ya. Okay, so itu saja masa yang kita ada pada hari ini. Tapi jangan risau kalau korang still masih ada lagi soalan, like for example kita end je live ni lepas macam lupa nak tanya soalan. Jangan risau, kita ada tempat untuk korang semua tanya through email, and cara korang nak pergi to the email is just go to www.fenetwork.my/mydoitstory untuk menghantar soalan anda atau untuk tahu lebih lanjut tentang terma dan syarat. So terima kasih sekali lagi kepada tetamu istimewa kita pada hari ini and kepada semua orang yang join virtual briefing kita pada hari ini. And make sure korang daftar, ya, jangan risau. Jangan lupa mendaftar. Korang still ada masa sampai 30 Januari. Okay, semoga kita jumpa lagi untuk mengumumkan pemenang-pemenang kita. My name is Lisha and good luck to you all. Ganbatte. Okay, bye. Good luck all. Bye. All the best. Alright. Bye.